Di waktu ini ada pihak yang merancang untuk rebut kuasa dan mengkhianati kerajaan pilihan rakyat melalui kerajaan pintu belakang. Amat malang apabila kita dapati ada perancangan untuk merampas hak rakyat diusahakan. Kita kenali cara ini sebagai cara pintu belakang. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kerajaan yang ada sekarang diakui oleh Perdana Menteri sendiri bukanlah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebenarnya ia adalah satu badan yang bertentangan dengan kehendak majoriti rakyat. Sebenarnya parti-parti yang ditolak oleh rakyat telah rampas kerajaan pilihan rakyat dengan cara yang tidak mengikut peruntukan perlembagaan negara. Apa yang berlaku bukan saja tidak demokratik, tetapi menghalang hasrat majoriti rakyat untuk melakukan perubahan dasar negara. Parti yang majoriti rakyat tolak dan dasar yang juga ditolak oleh mereka sekarang ini menubuh kerajaan yang mengekalkan dasar yang ditolak oleh rakyat. Ada ahli yang salahkan saya kerana semua pertukaran ini dikatakan boleh minta penjelasan tu Ketua? disebab oleh Terima kasih, Tun. Diam-diamlah saya, Tun, gentleman. Terima kasih, Tun. Nak tanya ni Langkawi, sebab adakah juga kerajaan negeri di Sabah itu kerajaan pintu belakang? Sebab dia tak menang pun dalam pilihan raya. Dia menang sebab aku melompat menyokong dia. Jadi adakah sama juga bagi pandangan Tun? Terima kasih Kena Batangan. Sila Langkawi. Ya. Saya berpendapat bahawa lompat-melompat ni terjadi banyak di Sabah. Entah pasal apa saya tak tahu, tapi memanglah ini berlaku dahulu. Tetapi di peringkat sentral pusat ini tak pernah berlaku seperti ini. Kita hormati keputusan yang dibuat oleh rakyat. Parti yang majoriti rakyat tolak dan dasar yang juga ditolak oleh mereka sekarang ini menubuh kerajaan dan mengekalkan dasar yang ditolak oleh rakyat. Ada ahli yang salahkan saya kerana semua pertukaran ini dikatakan disebabkan oleh saya letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya apabila Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh Parti Bersatu, apabila ia keluar daripada Pakatan Harapan, seluruh anggota PH kehilangan jawatan mereka. Saya sebagai anggota kerajaan PH juga kehilangan jawatan. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu sudah pun buat keputusan keluar daripada kerajaan PH apabila mereka rayakan bersama UMNO dan PAS di Hotel Sheraton. Pelantikan saya sebagai Perdana Menteri interim adalah melalui budi bicara yang di Pertuan Agong untuk menentu negara tidak hilang kepimpinan sebelum kerajaan baru ditubuh. Tuan Yang Dipertua, saya ingin ucap tahniah kepada kerajaan kerana telah menyerahkan urusan berkenaan dengan pandemik ini kepada ahli profesional. Saya dapati bahawa kerajaan amat berminat untuk tukar ahli profesional dengan ahli politik. Sudah 30 badan yang ditukar kerana untuk memberi pendapatan yang tinggi kepada ahli politik.
Tetapi dalam pengurusan pandemik ini, kerajaan entah bagaimana telah membenarkan ahli profesional mengurus segala masalah yang terbangkit kerana pandemik ini. Dengan itu, pengurusan ini dilakukan dengan cara yang bijak, dengan cukup ilmu pengetahuan, dan sebab itulah kita dapati bahawa pandemik ini dapat dikurangkan dalam jangka masa yang agak pendek. Saya harap amalan tukar ahli profesional dalam badan-badan tertentu oleh kerajaan ini dihentikan kerana kita perlu kepada ahli profesional yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu dikekalkan kerana mereka mempunyai kebolehan tertentu. Bagi ahli politik, ia cuma hadiah supaya mereka dapat pendapatan yang lebih kerana mereka adalah penyokong kerajaan. Semua ini, masalah-masalah ini mengancam ekonomi negara. Di waktu ini ada pihak yang merancang untuk rebut kuasa dan mengkhianati kerajaan pilihan rakyat melalui kerajaan pintu belakang. Dengan ini politik negara menjadi kucar kacir. Saya sedih kerana perancangan ini melibat parti saya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Parti ini ditubuh khusus untuk menjatuhkan kerajaan kleptokrat pimpinan Datuk Seri Najib. Perancangan ini kononnya bertujuan untuk menyelamatkan Melayu dari dihancur oleh DAP. Ini adalah isu yang dicipta oleh Datuk Seri Najib untuk menjatuhkan kerajaan PH supaya Najib dapat menjadi sebahagian daripada kerajaan yang akan mengambil alih. Malangnya ada pimpinan dan ahli PPBM yang percaya DAP boleh hancur orang Melayu. Kita semua tahu bahawa di waktu Najib menjadi Perdana Menteri, Tan Sri Abdul Ghani Patel dibuang dan diganti dengan Peguam Negara yang kemudiannya mendakwa Datuk Seri Najib tidak bersalah dalam kes 1MDB. Demikianlah salah guna kuasa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Tentulah menjadi harapan Datuk Seri Najib apabila ia berada dalam kerajaan, Peguam Negara baru akan dakwa bahawa tidak ada kes terhadap dirinya. Maka dengan hasrat untuk kembali berada dalam dengan kerajaan, Najib mendakwa bahawa DAP akan hancurkan orang Melayu jika berada dalam kerajaan. Dakwaan ini tidak ada asas sama sekali. Ia hanya bertujuan menakutkan orang Melayu supaya menolak kerajaan PH. Sebenarnya, DAP tidak mampu menghancurkan orang Melayu. Menteri Dalam Negeri, pada masa itu dia belum jadi Perdana Menteri. Menteri Dalam Negeri tahu dan sedar bahawa dengan hanya membatal pendaftaran DAP akan lumpuh dan hilanglah DAP. Tuan Speaker, peraturan surat 36.5 tidak boleh menyebut secara spesifik seorang individu. Nama individu. Terima kasih Syekh. Sila tangkapi penjelasan. Ini bukan seorang individu di tepi jalan. Ini adalah bekas Perdana Menteri. Ya. Kalau tidak kerana Perdana Menteri ini, kita tak ada masalah yang besar yang kita hadapi. Sebab itu saya berhak untuk menunjuk orang yang terlibat. Langkawi teruskan.